Bernomoran metrik DB22110594 dari kelas Dr. Aisyah Tambi Omar dari Seksyen 2, iaitu kelas Organization Management, ingin membentangkan tentang budaya kerja di tempat bekerja. Terima kasih. Budaya bekerja bermaksud gabungan antara 3 perkara, iaitu nilai, sikap, dan kepercayaan yang dikongsikan bersama semasa bekerja dalam alam organisasi pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai misi, visi, dan objektif bagi membentuk satu identiti dalam sesebuah organisasi. Implikasinya, pekerja akan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baharu dan keupayaan pekerja untuk membina hubungan profesional dengan rakan sekerja yang lain. Oleh hal yang demikian, saya memilih satu budaya kerja, iaitu budaya bekerja berkomunikasi. Budaya bekerja berkomunikasi adalah sangat penting untuk persekitaran kerja yang lebih produktif. Setiap pekerja yang berada di tempat kerja seharusnya memiliki latar belakang yang sama dan seharusnya memahami cara dan membeli maklum balas terhadap antara satu sama yang lain dan menerima apa yang disumbangkan oleh ahli-ahli yang bekerja dalam sesebuah organisasi tersebut. Selain itu, dengan adanya budaya bekerja berkomunikasi ini dapat menyelesaikan masalah yang akan dihadapi oleh sesebuah organisasi. Pada pemerhatian saya, setiap organisasi kadangkala dan sememangnya mempunyai konflik interpersonal, tetapi budaya kerja yang berfungsi akan membolehkan mereka bagi menyelesaikan isu, masalah dan bekerja sebagai satu pasukan. Walaupun menghadapi sebarang cabaran untuk mewujudkan persekitaran pekerjaan yang profesional dapat elakkan daripada utamakan kepentingan diri sendiri, di mana orang lain tidak dapat bercakap tentang konflik atau kebimbangan terhadap organisasi kerana tiada ruang untuk dibentangkan terhadap khalayak ramai dan akan menyebabkan organisasi tiada pertumbuhan sama sekali. Berikut merupakan strategi komunikasi untuk mengatasi halangan komunikasi di tempat kerja, iaitu yang pertama, dengan memahami apa yang orang lain ataupun apa yang pekerja lain nyatakan. Apabila berbual dengan seseorang tersebut, seorang pendengar haruslah merespon dan apa yang pemberi maklumat nyatakan dan menganggukkan kepala, menggunakan mimik muka dan mengambil bahagian dalam perbualan, di mana harus merespon antara satu sama yang lain supaya pemberi maklumat sudah bercakap. Seterusnya adalah tidak mencela ketika seseorang tengah bercakap, di mana yang pemberi maklumat akan menyampaikan maklumat yang penting. Hal ini supaya tidak dapat mengganggu apabila orang lain bercakap, untuk menunjukkan rasa hormat dan bahawa kita sebagai pendengar sedang fokus mendengar apa yang dikatakan dalam informasi oleh penyampai. Dan yang terakhir adalah hadkan penggunaan barangan elektronik seperti handphone yang menghalang untuk seseorang terus fokus mendengar perbualan antara satu sama lain. Komunikasi jauh lebih berkesan apabila terdapat sedikit atau tiada gangguan semasa berkomunikasi antara satu sama yang lain. Letakkan peranti mudah alih dan hadkan sebarang gangguan lain yang mungkin menghalang seseorang pekerja daripada hadir semasa bekerja, semasa perbualan sedang dijalankan. Sebagai kesimpulan, budaya kerja komunikasi ini adalah sangat kompleks yang sentiasa berkembang di tempat kerja berdasarkan banyak elemen. Walaupun sesetengah orang mungkin menghargai budaya kerja tradisional, tetapi dunia kini lebih mahukan sesuatu yang lebih moden dan menyeronokkan dalam setiap organisasi, yaknilah apabila setiap orang yang bekerja di sebuah syarikat mestilah bertanggungjawab terhadap setiap tingkah laku mereka itu dengan menunjukkan persekitaran pekerja yang sihat. Perkara ini juga dapat mewujudkan tempat kerja yang seimbang
dan membolehkan orang ramai cukup merasa selesa untuk mengambil kredit atas idea kesilapan mereka. Accountability terbuka membolehkan setiap pekerja belajar daripada sesebuah cabaran dan bukannya mengelak daripada cabaran tersebut. Selain itu, dapat memupuk budaya kerja berpasukan, komunikasi terbuka, amanah dan tanggungjawab dalam diri masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.